Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pelajar, untuk hari ini kita akan masuk topik yang baru untuk tingkatan 3. Iaitu topik bab 4. Lukisan berskala. Tajuk ini sebenarnya telah anda pelajari dalam subjek geografi. Turut diajar dalam subjek matematik. Jadi sedikit mudah untuk pelajar memahami tajuk inilah. Untuk hari ini kita akan menerangkan tentang dua perkara di bawah tajuk lukisan berskala, yang mana dua perkara ini adalah perkara asas ataupun pengenalan kepada tajuk ini. So, perkara yang pertama yang saya akan ajar adalah di bawah subtopik 4.1.1, iaitu mengkaji hubungan antara ukuran sebenar objek dan lukisan pelbagai saiz. Yang kedua, 4.1.2 ialah mentafsir skala. So, untuk saya menerangkan tajuk ini pelajar, sila rujuk buku teks muka surat 88 dan buku modul muka surat 49. Berdasarkan contoh yang terdapat dalam buku modul dan juga buku teks, ia dapat menerangkan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan lukisan berskala. So kita lihat yang pertama. Buku teks muka surat 88. Penting untuk kita tahu apakah sebenarnya lukisan berskala. Baru kita boleh mempelajari tentang pengiraan dan juga melukis lukisan. Kena tahu dulu apa itu lukisan berskala. Kalau anda lihat contoh yang pertama dalam buku teks muka surat 88. Raja di bawah menunjukkan lukisan yang mewakili objek PQRST yang dilukis dengan saiz yang berbeza. Kalau anda perhatikan, objek yang berwarna pink itu dilabel sebagai objek. Manakala lukisan-lukisan yang lain dinamai sebagai Raja 1, Raja 2 dan Raja 3. Sekarang ni kita kena buat comparison atau perbandingan antara Raja 1, Raja 2, Raja 3 dengan objek asal tersebut. Sekiranya Raja 1, Raja 2, Raja 3 ini adalah berkadaran, satu konsep berkadaran dengan objek asal, maka baru kita boleh kata Raja 1, Raja 2, Raja 3 adalah lukisan berskala bagi objek tersebut. Sekarang kita tengok satu persatu. Lukisan objek. Warna pink lukisan yang ditulis sebagai objek. Dia ada tulis objek di situ. Jika anda perhatikan, sudut di dalam lukisan itu adalah 45 darjah. Manakala Raja 1 mempunyai sudut 45 darjah, Raja 2 mempunyai sudut 45 darjah, Raja 3 juga mempunyai sudut 45 darjah. Ada tertulis pada gambar raja tersebut. Bererti Raja 1, Raja 2, Raja 3 walaupun berbeza saiz dengan objek asal, tetapi dia mempunyai sudut pedalaman yang sama, iaitu 45 darjah. Itu adalah ciri-ciri yang pertama. Kalau anda lihat lagi yang selain daripada itu, satu lagi ciri yang kita kena tengok ialah dia punya panjang sisi. Panjang sisi dia. Sekarang kita tengok Raja 1. Raja 1 yang berwarna hijau. Panjang semua sisinya adalah sama. Kalau anda nak tahu berapa bilangan panjang sisi tu, kalau dia dilukis pada kotak-kotak macam tu, amat mudah untuk pelajar kira. Sebab kita hanya kira bilangan kotak saja. So, bilangan kotak yang sama bererti panjang sisinya samalah. So Raja 1 yang berwarna hijau tu, kalau anda perhatikan, bilangan sisi atau panjang sisinya, bilangan kotaknya adalah sama dengan objek. Raja 1 Raja 2, saiz pun kita nampak dia lebih kecil, tapi kita tengok dia punya panjang sisi. Panjang sisi bagi Raja 2 berkurangan. Asalnya pada objek asal tadi yang berwarna pink tadi, kita ada panjang sisi 6 kotak. Pada Raja 2 kita ada 3 kotak sahaja. Maksudnya panjang sisi berkurang. Kalau anda nak tengok panjang sisi, jangan tengok panjang sisi yang berbeza. Mesti tengok panjang sisi yang sepadan. Yang sepadan. Maksud panjang sisi sepadan ni maksudnya macam ni pelajar. Kalau anda diberi gambar raja, contohnya anda ada satu gambar raja berbentuk macam ni. Satu lagi pula dilukis. Contoh ini adalah objek. Ini adalah lukisan yang pertama. Raja 1 yang kita nak comparekan. So, bila anda nak tengok panjang objek ni, katalah panjang objek sini 1, 2, 3, 4. 4 cm. Ataupun kalau dilukis dalam kotak, dia adalah 4 kotak.
Okey, so kalau anda nak comparekan panjang sisi sepadan bererti panjang sisi yang ni mesti dikomparekan dengan panjang sisi ni lah. Jangan comparekan panjang sisi ni dengan yang ni. Dia tak dianggap sebagai berkadaran lah kerana sisinya tidak sepadan. Okey, so kalau ini 4 cm, katalah ini 8 cm. Contoh 8 cm. So itu maksud sisi sepadan. Kalau pelajar tu cakap, cikgu saya tak tengok sisi yang bawah ni, saya comparekan sisi yang menegak ini, pun boleh, tak ada masalah. Contoh ni 3 cm, yang ni 6 cm. Katakanlah secara logiknya mestilah ni lebih besar daripada yang ni. Contohnya, okey, so rajah 2 kalau saya perhatikan sisi yang mendata itu lebih kecil daripada sisi objek tu. Okey, gambar yang ketiga rajah berwarna kuning. Okey, sudut sama 45 darjah, panjang sisinya pula okey bertambah ataupun lebih banyak daripada panjang sisi objek yang asal. Okey, objek ada 6 kotak. Okey, manakala yang berwarna kuning tu ada berapa kotak? Ada 12 kotak. Okey, contohnya macam tu. So dari kesimpulan 3 contoh yang kita buat tadi, kita boleh buat satu kesimpulan, okey, menunjukkan bahawa antara ketiga-tiga itu dia adalah berkadaran, okey, dengan objek asal. Okey, saiz sudutnya tidak berubah, alright, tetapi kepanjangan sisinya adalah berubah mengikut kadaran yang telah ditetapkan. Makanya kita boleh buat kesimpulan bahawa lukisan berskala ni apa? Lukisan suatu objek dengan keadaan semua ukuran dalam lukisannya adalah berkadaran dengan ukuran objek tersebut. Contoh, kalau sini 4 kotak, dia akan berkadaran sebanyak 2 kali ganda, jadi 8 cm. Berkadaran lah tu. Kalau sisi yang menegak ni 3 cm, dia berkadarannya sama 2 kali ganda, 6 cm. So, saya boleh buat kesimpulan lukisan saya yang pertama ni adalah lukisan skala untuk objek tersebut. Kerana apa? Kerana sisi-sisinya berkadaran. Okey, tetapi apa berlaku kalau objek ini dan juga lukisan yang kedua ni tidak berkadaran? Macam mana keadaan dia? Okey, contoh yang saya senang nak bagi pada pelajar. Okey, saya ambil objek yang sama. 4 cm, 3 cm. Sini objek. Okey, lepas tu saya lukis lagi satu. Okey, macam ni. Ini adalah lukisan rajah saya. Lukisan yang kedua lah saya bagi nama. Okey, contoh. Ini 4 cm. So, kita pun carilah sisi yang sepadan. So, kalau sini 4 cm, katalah dia bagi sini 8 cm. Okey, so secara logiknya pelajar akan cakap, oh dia ni 2 kali ganda lah cikgu. Sebabnya 4 cm pergi 8 cm. Okey, tetapi katalah sisi ni 3 cm. Tapi dia bagi dekat sini jadi 9 cm. Tak logik. Okey, kita bagi dia kecil sikit. Okey, cikgu, katalah dia jadi 5 cm je. Okey. So, kalau sini 4 cm, dia pergi kepada 8 cm, dia seolah-olah berkadaran sebanyak 2 kali ganda. Tetapi sisi yang menegak ini 3 cm kepada 5 cm tidak menunjukkan skala yang berkadaran. Jadi automatik kita boleh bagi tahu bahawa lukisan yang kedua ini bukanlah lukisan berskala bagi objek tersebut. Faham tak? Hari ini hanya belajar tu saja. Boleh tentukan kalau saya bagi objek dengan rajah, boleh tentu tak? Objek rajah yang pertama ni lukisan skala. Yang kedua bukan, sebab dia tak berkadaran dengan objek punya kepanjangan. Yang ketiga berkadaran, yang keempat berkadaran, yang kelima. Itu saja pelajar perlu tahu untuk permulaan kepada tajuk ini. Okey, baru pelajar faham, oh lukisan berskala ni mesti berkadaran. Sebab bila berkadaran nanti aku nak kira, oh berapa skala perkadaran itu, berapa skalanya? 2 kali ganda ke? Mengecil setengah kali ganda ke? 4 kali ganda ke? Baru anda akan boleh belajar tentang skala. Okey, kalau faham tentang ini. Kalau tak faham tentang berkadaran, tak faham tentang lukisan berskala, tak boleh belajar tentang skala. So, untuk skala saya akan terangkan pada kelas yang akan datang. Untuk hari ini hanya fahamkan sahaja apakah itu lukisan berskala. Okey, sebagai latihan, sila buat latihan muka surat 49 dan 50 buku modul. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.